Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya di youtube.com/Azril Nazli alias. Jadi tutorial hari ini saya nak share lah, bukan mengajar lah, share pengalaman saya melayan pelaburan kripto ni di Luno. Jadi saya menggunakan Luno sebabnya ianya disahkan oleh pihak berkuasa di Malaysia. Dan saya nak bercerita pasal asas-asas macam mana timing nak beli saham di Luno ni. Jom kita pergi tengok. Okey, jadi ini Luno dalam bentuk exchange yang akan tulis exchange ni untuk dapat interface macam ni. Dekat handphone pun boleh, dekat saya menggunakan PC senang sikit saya nak tunjuk. Jadi kat sini saya menggunakan XRP sebagai penanda aras, sebagai rujukan. Jadi XRP sekarang berharga RM5.88.03 satu unit pada pukul 1.10 28 hari bulan 4 2021. Okay. Jadi kat bawah ni ada insight ni. Saya tak gerak pula. Tengok kat insight. Jadi dekat market ada rujukan harga coin-coin lain Bitcoin, Ethereum, XRP, LTC, dan juga mungkin nanti kemungkinan besar BCH Bitcoin Cash akan masuk kat Luno. Tengok dekat sini sekejap. Network saya ni kadang-kadang okey. Saya nak tunjukkan insight sebenarnya. Tak dapat tunjuk insight. Dapat kita tengok dekat XRP. Network agak slow. Tak tahu kenapa. Yang ni saya menggunakan Binance lah. Dekat Binance boleh tengok juga market harga market di dunia menggunakan platform Binance. Pilih sahaja fiat, cari sahaja XRP. Yang saya menggunakan XRP sebagai rujukan. So dia pernah setinggi $1.46 dan serendah $1.32 lah dalam masa 24 jam. Jadi market cap sekitar 257 juta dan volume yang beredar sekitar 1.6 trilion. Itu untuk market XRP lah. Klik di sini. Okay, sekarang kalau dekat XRP ni dia punya indikator real time, kita boleh nampak, kita boleh set katakan 5 minit Sekarang ni saya set 15 minit. Tak apalah, 15 minit dia untung lah. Tadi ini nampak ni ada, kita boleh tengok sekarang harga pada $1.38 lah. Di belakang ni saya tak kacau, kecil sikit. Tak nampak lah pula. Saya cuma nak share teknik time bila nak beli sebenarnya. Time bila yang terbaik untuk membeli XRP. Saya akan tunjuk balik dekat ni. Tak tahu hari ni kenapa Luno ni dia agak slow ni. Saya ada refresh pun lembab. Okay, tak apa, nampak lah kat sini kan. Saya nak tunjuk dia pun susah sikit sebab tak nampak timing kat bawah tu. Macam ni okey tak? Okey. Senang sikit macam ni. Dia nampak Jadi untuk XRP ni saya gunakan satu candle ni nilainya 15 minit. Jadi kita boleh nampak lah dekat bawah ni dia punya lengkung ni, saya tak tahu nak panggil lengkung apa, tapi dia macam arah menaik dan mendatar dan mungkin menurun.
Okey. Jadi waktu terbaik macam semalam katakan nak beli semalam ada pada dia waktu terbaik nak beli di waktu tengah malam ni. Macam tadi ni pukul 11.30 pagi dia drop sehingga ke 1 point berapa ni? 1.37 sini. Jadi drop paling tinggi waktu malam pukul 3.30 pagi waktu kita tengah tidur. Ataupun semalam pada pukul 10 malam dia boleh drop sehingga 1.32. Oh, ni paling rendah lah 1.32 ni $9. Jadi pada pukul 10 malam. Dia waktu start maghrib maghrib pun dia rendah sebenarnya rendah. Saya selalu perhatikan kalau saya nak buka tu dia rendah harga ni, tapi paling rendah pukul 10 malam. Ni untuk pembacaan semalam je lah ni kan. Jadi hari ni pun boleh check pada pukul 10 malam sama ada dia rendah ke tak. Jadi SRP sekarang ni dalam bentuk sideways, yang masih lagi bermain-main 139, 142, belum lagi roket lagi lah ni. Yang ni saya tak tahu kenapa Luno ni masalah dia tak boleh keluar graf. Network, mungkin network Luno problem. Okey, dia nampak. So sekarang macam semalam kan ada kawan saya di tengah nampak dia naik. Tiba-tiba digeram nak beli kan. Sebab dia tak beli kat sini. Nampak ya. Pergi dekat home. Pilih balik exchange. Okay, tinggal balik kat sini. Semalam kan naik, dia turun, dia naik. Lepas tu dia sekarang sideways. Macam kemarin ada sideways, dia akan turun dan akan naik. Dan kemungkinan dia sideways dan turun akan naik. Dan mungkin turun ke RM5.5 kot macam semalam. Ni paling rendah ni pada 26 April RM4.20 boleh beli 26 April pada pukul 5 petang. Jadi semalam yang dip yang tu pada pukul 7 April pun 5 petang juga. 5 pagi, 5 petang, 5 pagi. Ini pun 5 pagi juga, 5 pagi. 5 pagi dia drop kau-kaunya. So yang ni 27 April pada pukul 10 malam kan yang dia drop sehingga RM5.8, RM5.60. So dalam sehari dia naik tu. Sekarang ni dia dalam proses, saya jangka dia akan turun lah. Macam pattern ni kan, dia sideways, lepas tu dia turun, lepas tu dia naik balik. So mungkin dia sideways, mungkin dia turun ke RM5.6 dan naik, baru naik lah. Jadi nak timing nak beli ni jangan gopoh, bukan beli kat sini, bukan beli time macam ni. Paling salah nak beli kan pada harga RM5, RM6 ke kan. Yang ni sampai RM6 beli habis lah, lepas tu dia turun, lepas naik turun, naik turun. Jadi jangan gopoh nak membeli. Cuba cari timing, baca kat bawah ni time bila dia paling low. Paling biasa dia low ni, biasanya kalau market kat bawah ni volume dia tinggi, biasanya sama ada menjual atau nak membeli. Dekat bawah ni ada volume volume menandakan apa tu dia punya jumlah volume yang beredar dan sama ada volume tu membeli atau menjual. Jadi sebenarnya waktu nak membeli kan, sewaktu volume yang bawah ni rendah, macam ni kan, pukul 4 petang ni, 4 pagi tadi kan, volume rendah, time ni lah patut nak beli sebenarnya. Yang rendah ni bagus, macam sekarang ni pukul 12 tengah hari, pukul 1 ni dia rendah. So angka ni cantik, nampak tak? RM5.89. Semalam nak dapat harga RM5.8 ni kau payah sebab dia tengah naik kan. Dah RM2 lah. Ya, tengok hari ni, RM5 nak dapat RM5.8 pun senang. Dan kemungkinan dia turun ke RM5.8 ke RM5.6 ke sebelum naik, dan boleh pasang order siap-siap. Saya bukannya meramal saya mengassume sahaja. Kalau saya gunakan pattern yang sebelum ni kan, dia turun dulu. So dia dah turun, dia naik. Yang ni mungkin dia sideways untuk jangka masa yang lama sebelum dia turun dan naik kot. Jadi jangan gopoh dalam bab membeli SRP ni.
SRP ni pada saya dia tak rugi kalau anda tak jual. Kalau anda menambah tak apa, guna DCA, dollar cost averaging. Katakan anda pernah terbeli pada harga mahal kan. Kat sini lah contohnya anda pernah beli harga mahal ya. Kat sini lah, kat mana ya. Harga mahal ni, kat sini. Hampir RM9 ni kan. Jadi masa ni katakan anda pernah terbeli kat sini. Jadi masa dia tengah drop ni, patutnya masa kat sini patutnya anda dah beli dah untuk dia ni. Beli seminggu RM100 ke, sebulan RM100 ke untuk bagi dia DCE untuk yang atas ni. Jadi anda ibarat macam main second account. Okey, aku start dari bawah ni RM4 ni, tengok berapa lama boleh beli. Yang terbeli pada harga mahal ni biarkan je lah, hold je lah sampai satu tahap nanti dia akan dia akan naik lah nanti. Kita tengok 5 year dia pernah setinggi RM13 tak ada lah dalam ni, pula dia tak tunjuk. Pernah mencapai RM13 SRP ni. Ini dekat Binance sama je. Dekat sini boleh nampak lah. Dekat handphone boleh nampak benda ni, ada graf ni apa maksud dia. Jadi kalau nak tahu basics, benda yang perlu kita tengok adalah kalau kita nak membeli, macam volume ni tinggi kan, sama ada dia membeli atau menjual. Jadi pada pukul 10 malam kan, dia tunggu volume ni tinggi. Ni waktu membeli ni, kalau dah merah ni, ni waktu ni, janganlah beli waktu hijau bawah ni. Janganlah beli kat sini. Kita tak tahu kan, macam katakan kita nampak kat sini, tapi kita tak nampak pergerakan ke hadapan, mungkin naik ke, mungkin turun ke. Tapi biasanya kita membeli kalau kita nampak dah 1, 2, 3 candle merah ni, okay, good time to buy lah kalau dengan volume yang tinggi ni. Kita nampak tak, beli pada volume tinggi ni dia serendah $1.32. Jackpot tu sekarang harga berapa? 1.38. At least anda dah untung 6 sen walaupun dia tengah teruk sekarang ni kan. Jadi nak timing untuk beli tu kena perhatikan chart kat bawah ni, waktu bila volume tinggi, dan bukannya dalam pattern menaik lah, pattern menjual. Dia baru jual. So tengok apa yang lainnya. Saya nak cerita pengalaman saya. Dulu saya layan apa ni? Gila PC saya. Oh lupa, PC saya tengah mining, patut tak cukup resource. Okay, kita tengok dekat XRP, dekat Ethereum tunjuk je. Tak loading. Tengok Ethereum, ETH. Gerak lah pula. Okay lah, tak apalah. Ya lalu. So dekat Binance ni yang berbezanya dengan apa ni, dengan Luno, dia ada program dipanggil savings. Jadi saya akan tunjukkan. Kita boleh apa tu? Kita boleh earn. Contohnya kita earn kat sini. Kita klik kat wallet, klik kat earn. Jadi kita boleh simpan kita punya, macam saya ada BNB, ada Dogi, ada USDT, ada SRP, dan saya boleh masukkan dalam program earn ni untuk apa ni, untuk dapat dividen kalau menyimpan dengan mereka, macam fixed deposit lah. So kat earn ni anda cari macam mana nak masukkan dia dalam savings ni. Kalau saya unlock, nampaklah aset saya kan. Kejap. Sini. Sekejap. Kita tengok dulu macam mana saya nak masukkan dia. Okay. Apa saya tunjuk je lah So kalau dalam saving tu dia mengikut macam BNB, kalau kita simpan ke situ tak bergerak, dia akan dapat return 0.67. Macam saya dah buat automatic
automatic saving. So apa saja coin yang masuk dalam wallet saya, dia akan automatic masukkan dalam program saving lah. Macam Dogi, return dia 7 hari 5%. Macam USDT lah, tinggi lah, 5.79. Ini bagus kan kalau simpan USDT. SRP paling rendah, tak tahu kenapa dia rendah. Bukan paling rendah lah, paling rendah BNB. Sekarang ni tak setinggi macam Dogi ataupun yang lain lah, USDT. So SRP di dalam 1.4% lah. So kalau kita nak masukkan benda ni kan, jadikan dia flexible sebab saya dah set auto kan, kita boleh keluarkan kalau nak. Contohnya nak trading ke apa kan, kita boleh keluarkan SRP Max, ni Fast Essential Confirm, nanti dia akan masukkan dalam spot wallet kita lah. So wallet ni ada overview ni kesemualah, saving campur, saving campur sekali lah, semua sekali. Dia nampak lah kat sini. Nanti anda punya fiat, anda punya earn, pool semua nanti boleh nampak semua lah. Yang pool ni adalah mining lah. Ini kalau aktiviti P2P, yang ni anda punya fiat punya wang, biasa kat sini lah. Jadi banyak lah benda-benda yang menarik kat sini berbanding dekat Luno lah sebab kita boleh jenis peram dan like duit dia. Macam kat sini sangat simple, dia tak ada apa-apa pun kan. Sangat simple, simpan dah tak ada apa-apa pun. Di situ tak ada pun konsep interest ke dividen ke, tak ada. Apa lagi yang penting yang dekat Luno ni, belajar guna exchange, jangan guna yang depan. Belajar timing, belajar guna membeli guna buy limit dan guna stop limit. Katakan anda dah beli macam Ethereum ni kan, masa saya layan Ethereum, harga dia 8,700 tau. Ini sekarang dah 11,000 seunit. Masa saya nak beli ni, macam apa sah mahal sangat lah. Seunit 8,700 memang terberak lah nak beli kan. Pejam celik tak sampai sebulan naik 11,000. Mana saya sangka time tu kan. Jadi sebenarnya melayan kripto ni kan, dia tak payah trading pun, beli simpan dekat kripto yang dia percaya turun macam mana pun yakin dia. Macam Ethereum performa ni gila lah, dahsyat tu lah sampai 11,000 ni. Kalau macam Litecoin ni kan sekarang masa saya nak beli dulu Litecoin ni, pernah jatuh ni hari tu 952. Pernah jatuh lah. Dia Litecoin ni tak selaju Ethereum, tapi bagus juga. Nampak tak pattern naik, dia stabil lah ni. Dia simpan kat Litecoin, dia taklah mendadak naik dia, tapi selepas sebulan 2 bulan simpan pun nampak hasil. Itulah Litecoin. Dia pernah setinggi $335 tau ni. Okay, tengok dekat ni 1 hour punya, 15 minutes. Tengok 1 day ni. Sini dia pernah setinggi ni. Siap saja lah. Litecoin pun satu coin yang menarik untuk invest. Maknanya simpan, beli dan pump, tak payah pening kepala. Bitcoin pernah menjunam sehingga ke 47,000 US dollar kan. Kat sini kot. Sekarang ni dah naik ke 55. Sekejap je naik balik. Jadi dalam pelaburan kripto ni, anda tak boleh mengejar kekayaan. Tukar coin ni lah, tukar coin mana yang untuk menaikkan. Contohnya dekat dalam Binance ni kan, anda mengejar macam contohnya time ni lah Matic ni tengah naik gila-gila, pergi jual coin anda convert, lepas tu anda pergi masuk Matic, beli pula maksimum ke sana. Mengejar greed lah, tamak. Sekali elok anda beli kat sini, dia turun. Nampak? Itulah dia. So jangan mengejar benda tu. Jadi sebenarnya yang berbahaya macam Matic 30% ni bahaya. Time macam ni nak masuk, time ni lah bahaya. Dia sebenarnya nak masuk, anda tahu performance coin tu, tapi dia masih lagi bawah 5%. Macam 2% ni okey. 5% ni pun tinggi pada saya. Ni coin apa ni? Win. Kita tengok. Coin murah gila, 0.001.
38. Jadi mencari coin tu jangan fikir ni kan. Dia akan datang dia punya time ni, tapi jangan beli time dia tengah. Contohnya time beli Matic ni, time 30% time ni lah nak beli. Sebab takut tertinggal bus, nak kaya kan. Sekali beli time tinggi lah, habis menjawab. Macam semalam X Ripple SRP naik 20%, semua orang duk beli. So hari ni tengok apa jadi. Semalam RM6.20, hari ni RM5.8, 40 sen hilang. Contohnya big USD ni, ambil kau dekat 100% return. Macam ni lah, macam ni yang kena elakkan, bahaya sebab beli lambat kan. Tengok, kita tak tahu apa yang akan jadi selepas ni. Nampak tak? Dia boleh naik menggila-gila ni. Oh, dahsyat. Macam ni saya elakkan, tak takut saya. Macam big ni tiba-tiba boleh naik apa tu 95%. Sebab ni permainan wheel sebenarnya ni. So janganlah terpengaruh dengan benda ni. Unless anda tahu big ni nak naik hari ni 94%, semalam anda dah beli semalam masa dia dekat 5-6%, tu okey lah. Bahaya sebenarnya main macam tu. Tak, nanti dia akan dump macam TLM ni kan. TLM ni tak silap benda innovation ni. Dia tengah naik lah. Bahaya. Pada saya sangat berbahaya kalau mengejar macam ni. TKO time ni di TKO kan. TKO sekarang harga RM2.8, ada mengharapkan dia naik RM4. Hari ni juga sekali dia down teruk, orang dah jual, habis nangis. Jadi sebenarnya kena berhati-hati lah benda ni. Jangan tamak sebenarnya. Yakin kepada satu coin dan percaya kepada coin tersebut je. Jangan nak bertukar-tukar coin. Contohnya kalau anda dah labur SRP, yakin je lah dengan SRP. Janganlah tukar-tukar di pertengahan jalan. Tukar yakin dengan Ethereum, yakin je lah dengan Ethereum. Ataupun kalau anda ada RM10,000, anda labur lah 500 ataupun 100 untuk setiap coin top 50 ke top 20 dekat Binance kan. Nanti anda tahu. Jadi mesti ada jatuh, ada naik kan. Pejam mata, lepas 2 tahun tengok balik pelaporan RM10,000 anda tu jadi berapa. Yang shocknya kat Binance, dia banyak coin. Kat Luno dia 4 coin je. Pun boleh guna juga teknik macam tu. RM10,000, RM100 ataupun RM500, coin ni, RM500 coin ni, RM500 coin ni. Macam tu pun boleh juga kan. Maknanya anda tak kalah, tapi taklah kaya mendadak. Tapi at least make money. Crypto dia make money tapi on long run. Jadi katakan anda tengok SRP tengah turun, lepas tu anda tengok ADA pula naik, jadi dia cover balik kerugian SRP. Baik, teknik macam tu pada saya kan. Okey, sampai di sini saja tips pelaburan daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.